Allah Subhanahu wa taala mendengar, namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran manusia yang biasa. Dibatasi ruang dan waktu. Baik, bila kita kata sifat sama' ni adalah salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat sama' ni dia menempel pada zat Allah Taala. Memang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, cumanya sifat sama' Allah, Maha mendengar Allah Taala tu tidak samalah dengan kita ni makhluk. Yang mana pendengaran Allah Taala ni tidak terbatas. Itu satu. Dia Maha mendengar apa yang terzahir dan apa juga yang batin. Dalam hati kita pun dia tahu. Luar batin kita pun dia tahu. Luar hati kita pun dia tahu. Yang zahir dan yang batin. Sebaliknya kita ni manusia, pendengaran kita ni terbatas. Dibatasi oleh ruang dan masa kan. Kita dah tak mampu dah nak dengar perkara yang lepas. Yang perkara semalam kita tak boleh nak dengar dah. Tapi perkara tu tak rekod dalam pendengaran Allah Ta'ala. Kita kalau macam saya kan, saya berada dalam bilik ni, di luar bilik ni saya tak dengar apa benda yang berlaku. Ataupun di luar rumah saya ni saya tak dengar apa yang berlaku. Tu terbatas dengan ruang kita ni. Di dalam perut bumi kita tak dengar. Tu kelemahan kita sebagai makhluk. Terbatas. Tapi zat Allah Ta'ala yang memiliki sifat sama' ni, Maha mendengar dia ni, terzahir apa dan juga apa yang terbatin. Dia dengar apa dalam perut bumi, dan di atas petala langit, di mana saja. Dia Maha mendengar, tidak ada terbatas. Dia dengar bisikan-bisikan kita kan, bisikan hati kita pun dia Maha mengetahui. Jadi kalau kita boleh renung muhasabah sifat sama Allah Ta'ala ni, apa nama kata guru kami lah, bila kita faham sifat sama Allah Ta'ala ni dia Maha mendengar, zahir dia dengar, batin pun dia dengar, maka kita akan kata apa, rasa gerun. Sepatutnya rasa gerun lah dalam hati kita, sebab semua benda dia dengar. Kita tak boleh nak tipu dia. Semua benda percakapan kita, semuanya dia dengar. Hatta kata-kata kita dalam hati pun dia dengar. Patutnya kita akan rasa gerun lah kepada dia kan, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada Tuan Azim lah. Tuan Azim pun ada malam hari ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ni dalil ayat Quran lah, dalil naqli. Kalau orang tanya apa dia dalil Allah Ta'ala bersifat sama, Maha mendengar, bacakan ayat ni kat dia, kat telinga dia. Semuanya Allah Ta'ala ni Maha mendengar. Baik, apa lagi? Baik, kita ni, kalau kita manusia ni, saya suka tunjuk contoh kita ni lah, supaya kita dapat mudah faham perbezaan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ni manusia, kita nak dengar, kita kena ada perantaraan. Perantaraan kita telinga ni, sepasang telinga ni kan, kiri kanan. Ni telinga ni adalah alat lah, perantaraan untuk kita mendengar. Ada orang dilahirkan dalam keadaan pekak, tak dengar. Allah Ta'ala cabut pendengaran dia. Nikmat pendengaran dia Allah Ta'ala cabut, tak bagi pada dia. Tu manusia, kita nak mendengar dengan melalui alat telinga kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, pendengaran dia, dia Maha mendengar bukan dengan perantaraan telinga. Tak perlukan apa-apa alat pun. Tu kita kena faham. Nanti kalau ada orang dia salah faham, dia fikir Allah Ta'ala Maha mendengar guna telinga, kita mendengar, makhluk mendengar menggunakan telinga, Allah Ta'ala pun mendengar menggunakan telinga. Jam bukan macam tu. Allah Ta'ala mendengar tanpa ada perantaraan. Yang memerlukan perantaraan kita ni makhluk, manusia, haiwan. Haiwan tu, kucing, semua ada telinga kan, untuk mendengar. Itu perbezaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Sebaliknya sifat mustahil bagi sifat sama' ni adalah as-samamu. Yakni mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat tuli ataupun peka. Kerana apa? Kerana kalau kita katakan Allah Taala tu bersifat tuli ataupun peka, maknanya kita telah menisbahkan sifat kekurangan pada zat Allah Taala. Bahkan mustahil, bahkan subhanallah, dan maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu dalil dia, dalil akal kita. Sebab tu kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu bersifat sifat tuli ataupun peka. Sebab tuli dan peka tu adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan tu hanya ada pada makhluk. Jika Allah Ta'ala ada sifat kekurangan, mana Allah Ta'ala pun makhluk, mustahil. Sebab tu kena faham, sifat mustahil bagi sifat saman adalah as-samamu ataupun peka. Saya ulang balik, sifat mustahil ni bukan ada pada zat Allah. Dia bukan menempel pada zat Allah Ta'ala. Kita nak tahu, nak faham sahaja. Jangan kita kata Allah Ta'ala ada sifat sama pada diri dia, dalam masa yang sama dia ada sifat mustahil. Sifat peka pun ada sekali. Tak. Sifat mustahil ni kita nak faham sahaja. Baik.